Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Jerman. Sekarang kita sudah berada di bab 5, Abschnitt 5, video nomor 3 di bab 5. Dan kita sudah membuat 23, berada dalam video ke-23 saat ini dari keseluruhan pelajaran bahasa Jerman ini. Dan di episode sebelumnya kita pernah membahas akusatif ya, dan terakhir adalah datif ya. Jadi kedua-duanya kita sudah membahas ya, dan sekarang kita akan membahas kembali kedua-duanya secara bersamaan karena dalam satu kalimat bisa kedua kasus ini muncul secara bersamaan ya. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang terus bertahan ikut belajar bahasa Jerman ya. Dan kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Silahkan tetap bertahan dan kita mulai saja langsung tanpa basa-basi ya. Kita mulai dengan beberapa buah kalimat contoh yang dimana kita melihat dua kasus akusatif dan datif ini muncul secara bersamaan ya. Misalnya contoh dalam kalimat gibt dem Freund den Bleistift ya. Sekali lagi gibt dem Freund den Bleistift ya. Itu artinya saya memberikan atau dia memberikan pensil kepada temannya. Jadi dalam susunan bahasa Jerman ini adalah sangat ringkas ya, tidak terlalu panjang. Tetapi dilihat dari penempatan kata per kata adalah sangat ringkas ya. Coba kita lihat sekarang gibt ya, dia memberikan dem Freund ini adalah bentuk datif, objek datif. Dan yang Bleistift ini menjadi den ya, dua-duanya adalah bentuk tunggal maskulin ya. Jadi secara logika kita akan mengenakan kepada benda itu yang pertama yang langsung mengenaikan, yang langsung dikenai action itu akusatif, dia akan menjadi akusatif. Sedangkan objek berikutnya atau predikat objek berikutnya kita kenakan dia kasus datif di sana ya. Seperti misalnya gibt ya, dia memberikan, dan Bleistift ya, yang langsung dikenai tindakan dalam memberikan di sini adalah Bleistift ya, atau pensil ini, pensil. Karena itu dia den ya. Sedangkan kata kepada itu dem Freund ya, dem Freund. Jadi dia memberikan pensil kepada temannya atau untuk temannya ya. Seperti itu. Logika berpikirnya bagaimana kedua objek akusatif dan datif ini bisa muncul secara bersamaan jika dalam satu kalimat itu muncul dua buah objek ya, atau sesuatu yang dikenakan tindakan secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya saya memberikan pulpen kepada temannya, gibt atau dia ya, gibt den Bleistift dem Freund, bisa juga seperti itu. Tetapi susunan yang benar adalah datif di depan ya. Jadi objek keduanya itu di depan dan objek pertamanya itu di terakhir ya, atau di paling belakang ya. Gibt dem Freund den Bleistift. Coba lihat untuk menjelaskan lagi logika ini ya. Kauf dem Kind ein Heft ya. Ini untuk kasus dalam kata benda neutral ya. Seperti ini das Kind dan das Heft ya. Kauft yang langsung dikenakan tindakan dibeli atau membeli itu adalah Heft ya. Sedangkan untuk apa Heft itu atau buku itu dibeli? Untuk dem Kind ya. Jadi untuk anak-anak itu. Jadi tindakan kedua atau tindakan langsung dari kaufen, dari aksi kaufen adalah ein Heft. Dan yang kedua secara tidak langsung adalah dem Kind ya. Jadi kauf dem Kind ein Heft.
Logikanya dia membelikan sebuah buku untuk anak itu ya. Tetapi di sini kita tidak perlu menempatkan sebuah kata untuk ya. Er kauft dem Kind ein Heft ya. Dia membeli sebuah buku untuk anak itu. Jadi datifnya ditempatkan di tempat pertama ya. Sedangkan kata benda yang langsung dikenakan action ditempatkan di tempat yang kedua ya. Er kauft dem Kind ein Heft. Pada dasarnya bisa juga, orang juga bisa paham kalau kita menyusun seperti ini. Er kauft ein Heft dem Kind ya. Bisa sih sebenarnya, tapi kedengaran aneh ya. Sebaiknya er kauft dem Kind ein Heft ya. Untuk kata kerja atau kata benda yang maskulin ya. Er zeigt der Frau das Telegramm ya. Dia menunjukkan telegram kepada perempuan itu, pada ibu-ibu itu ya. Jadi yang langsung dikenakan tindakan di sini menjadi akusatif ya. Sedangkan yang tidak langsung menjadi datif ya. Er zeigt der Frau das Telegramm. Dia menunjukkan telegram itu kepada ibu-ibu itu ya. Er öffnet den Gästen, ini Gast, ini dari Gast ya, die Tür ya, bentuk feminin ya. Er öffnet den Gästen die Tür. Er öffnet den Gästen die Tür. Jadi dia membuka pintu untuk tamu-tamu itu ya. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah penempatan kata benda yang langsung dikenakan tindakan itu di tempat kedua setelah kata benda atau objek yang dikenakan secara tidak langsung, yang dikenakan tindakan secara tidak langsung ya. Jadi perubahannya bisa diperhatikan di sini. Der menjadi dem ya untuk akusatifnya. Der Bleistift menjadi den, untuk dem Freund menjadi der Freund menjadi dem Freund untuk datifnya. Der Bleistift menjadi den Bleistift. Kemudian das Kind menjadi dem Kind ya untuk datifnya. Das Heft menjadi ein Heft ya. Die Frau menjadi der Frau. Das Telegramm menjadi das Telegramm, ini akusatif. Die Gäste menjadi den Gästen kalau dia datif ya. Kemudian die Tür tetap menjadi die Tür ya. Jadi perubahannya adalah dem, der, den ya. Coba kita lihat bagan berikut ini ya. Datif, akusatif ya. Herr Braun gibt dem Gast den Füller ya. Jadi datif duduk di depan, kemudian akusatifnya di belakang. Sekali lagi, yang langsung dikenakan tindakan geben, itu gibt ya. Ini berasal dari geben, adalah den Füller. Sedangkan action yang kedua dikenakan secara tidak langsung kepada dem Gast ya. Atau logikanya seperti tadi itu untuk ya, tetapi tidak menggunakan kata für di sini ya. Dem Gast ya. Der Herr Braun gibt dem Gast den Füller ya. Sama saja dengan bentuk jamaknya. Herr Braun gibt den Gästen den Füller. Jadi sama seperti itu. Kemudian der Freund kauft dem Kind eine Uhr, sebuah jam tangan, eine Uhr. Der Freund kauft dem Kind eine Uhr. Untuk jamaknya, der Freund kauft den Kindern eine Uhr. Selanjutnya, Erika zeigt der Freundin das Buch. Erika zeigt der Freundin das Buch. Kemudian jamaknya, Erika zeigt den Freundinnen das Buch. Ya, seperti ini bagan atau ringkasan dari penjelasan datif dan akusatif dalam satu kalimat ya. Jadi bisa bermunculan
dua kasus sekaligus ya dalam satu kalimat ya. Jadi contohnya seperti itu. Maka kesimpulannya adalah zuerst kommt der Dativ und dann kommt der Akkusativ. Jadi pertama adalah datifnya, lalu akusatif ya. Jadi secara logika sekali lagi, objek yang langsung dikenakan tindakan kita kasih dia kasus akusatif, sedangkan yang tidak langsung mendapatkan tindakan tidak langsung mendapatkan action dari tindakan dari kata kerja tersebut, kita beri kasus datif ya. Itu adalah aturan baku dalam bahasa Jerman ya. Makanya karena itu di sini tertulis zuerst. Pertama yang dipakai, yang ditempatkan adalah datif, dan kedua akusatif. Ini adalah aturan baku dalam tata bahasa Jerman ya. Sedangkan geben bukanlah kata kerja yang memerlukan objek datif secara langsung ya. Demikian juga kaufen, zeigen, öffnen ya. Jadi mereka bukan kata kerja yang memerlukan objek datif dalam hal ini ya. Jadi kalau kemarin di pembahasan sebelumnya ada kata-kata khusus ya yang memerlukan langsung kasus datif ya. Sedangkan di sini sebenarnya kasusnya adalah akusatif ya. Karena di sini ada objek lain ya yang secara tidak langsung dikenai tindakan seperti der Frau di sini, dia menjadi datif ya. Kita lihat contoh lainnya ya. Contoh-contoh ya. Herr Müller erklärt Kindern plural Fahrplan. Itu jenis maskulin ya. Herr Müller erklärt den Kindern den Fahrplan ya. Herr Müller erklärt den Kindern den Fahrplan ya. Contoh lain, Frau Braun gibt Gast ya maskulin, Hand ya feminin ya. Jadi karena ini tunggal, maka karena Gast ini tunggal dan Hand juga tunggal, maka akan menjadi Frau Braun gibt dem Gast die Hand ya. Frau Braun gibt dem Gast die Hand. Contoh lain, wir kaufen Kind ein Buch. Ya. Menjadi, wir kaufen dem Kind ein Buch. Contoh lain, er bietet de Freund eine Zigarette. Ya. Ini akan menjadi, er bietet de Freund ein Zigarette an, ya. Anbieten. Ya. Menjadi, er bietet dem Freund eine Zigarette an. Ya. Contoh lagi, der Briefträger bringt Frau Telegramm. Dia akan menjadi, der Briefträger bringt der Frau das Telegramm. Jadi pengantar surat itu membawa telegram untuk ibu-ibu itu ya. Sekali lagi kalau kita mulai dari atas ya, Mr. Muller itu menjelaskan rencana perjalanan Fahrplan ini kepada anak-anak ya. Kemudian Mr. Braun gibt dem Gast die Hand. Ibu Braun memberikan tangan kepada tamu. Dalam hal ini memberikan tangan dalam arti adalah bersalaman ya. Ibu Braun memberikan tangannya kepada tamu ya. Wir kaufen dem Kind ein Buch ya, kita membelikan sebuah buku untuk anak-anak itu, untuk anak itu. Er bietet dem Freund eine Zigarette an. Dia menawarkan sebuah rokok kepada teman itu. Der Briefträger bringt der Frau das Telegramm. Pembawa surat, pengantar surat membawa telegram itu untuk ibu-ibu itu ya. Walter diktiert der Freund ein Brief. Menjadi Walter diktiert dem Freund einen Brief.
Richard gibt Briefträger Geld. Sekali lagi saya mau terjemahkan yang di atas ini biar tidak lewat artinya. Walter mendikte sebuah surat kepada temannya. Kemudian Richard gibt Briefträger das Geld. Menjadi Richard gibt dem Briefträger das Geld. Richard memberikan uang kepada sang pembawa surat, pengantar surat. Dalam hal ini mungkin dulu adalah kantor pos ya. Kalau sekarang sudah sangat jarang kita gunakan ya. Mungkin dari ekspedisi kebanyakan karena ada pembelanjaan online ya. Die Frau bringt Mann Zeitung. Menjadi die Frau bringt dem Mann die Zeitung. Ibu-ibu itu membawa majalah atau koran membawakan koran kepada laki-laki itu, pada bapak-bapak itu ya. Memberikan koran ya kepada bapak-bapak itu. Bietet ihr der Freund kein Zigaretten an? Menjadi, ini adalah sebuah pertanyaan, karena itu bietet, anbieten, bietetnya, kata utamanya ditaruh di depan, agar menjadi sebuah kalimat tanya, menjadi, bietet ihr dem Freund keine Zigaretten an? Apakah kalian tidak, keine ini menyatakan tidak, apakah kalian tidak menawarkan rokok kepada teman itu, ya, kepada teman itu? Ich gebe den Kindern mein Bücher. Menjadi, ich gebe den Kindern meine Bücher. Saya memberikan buku kepada anak-anak itu. Saya memberikan buku kepada anak. Ich gebe den Kindern meine Bücher. Buku saya. Ya. Kemudian kita mencoba akan menyusun kalimat sendiri. Ini cuma ada kata-katanya, tetapi di sana tidak ada artikel dan sebagainya. Tapi kita juga akan bisa membuat kalimat itu. Kita bisa latihan gehören. Kita masih ingat gehören itu adalah sebuah kata kerja yang langsung menghendaki sebuah objek datif. Ya. Gehören. Coba kita lihat, kita akan menyusun gas. Ya. Das Auto ini adalah artikelnya das Auto gehört dem Gast. Ya. Mobil itu milik tamu. Das Auto gehört dem Gast. Ya. Das Auto gehört dem Gast. Ya. Ini seperti saya bilang tadi itu, gehören adalah sebuah kata kerja yang menghendaki langsung objek datif. Ya. Gehören plus datif. Ya. Contoh lain, Schaden, Kaffee, Kind. Schaden, Kaffee, Kind. Ya. Kafe mungkin bisa juga melakukan suatu tindakan mengakibatkan sesuatu kepada anak-anak, sedangkan Schaden merusak anak-anak. Ya. Maka akan menjadi Kaffee schadet dem Kind. Der Kaffee schadet dem Kind. Ini juga Schaden adalah sebuah kata kerja yang mendaki langsung kasus datif. Ya. Kopi merusak anak-anak. Kemudian di atas mungkin kalau saya belum terjemahkan, auto milik tamu. Ya. Kemudian öffnen Herr Müller Tür Gast. Ya. Kira-kira secara logikanya ini Mr. Müller ini sedang dikunjungi oleh temannya, ya, menurut bacaan sebelumnya, ya. Maka kalimatnya akan berbunyi, Herr Müller öffnet dem Gast die Tür. Ini adalah kasus yang seperti tadi itu, urut-urutan yang barusan kita bahas, ya.
karena ada langsung bermunculan secara bersamaan dua kasus yang berbeda, yaitu akusatif dan datif, di mana dalam hal ini datif ditempatkan duluan setelah sebagai objek pertama dan akusatif sebagai objek kedua, ya. Tetapi dalam hal ini akusatif adalah objek yang langsung dikenakan action oleh kata kerja itu, sedangkan objek kedua datifnya adalah yang secara tidak langsung dikenakan objek, ya, dikenakan action, ya. Misalnya, Herr Müller membuka pintu untuk tamu itu. Herr Müller yang langsung dikenai tindakan adalah die Tür, ya. Sedangkan dem Gast itu tidak langsung, ya. Tidak ada Herr Müller membuka tamu, ya. Tapi Herr Müller akan membuka pintu, die Tür, ya. Menjadi Herr Müller öffnet dem Gast die Tür. Terjemahannya Mr. Müller membuka pintu untuk tamunya, ya. Anbieten Walter Zigaretten Freund, ya. Akan menjadi Walter, ya, orang menawarkan temannya Zigaretten. Berarti akan menjadi Walter bietet dem Freund die Zigaretten an. Walter bietet dem Freund die Zigaretten an. Kemudian schreiben wir Brief Freund. Ya. Yang langsung wir adalah kami, schreiben menulis, kami menulis surat untuk teman, ya. Maka akan menjadi wir schreiben dem Freund einen Brief, ya. Wir schreiben dem Freund einen Brief. Ja. Zeigen du Stadtgast, ya. Zeigen du die Stadtgast. Du, kalian, kamu, zeigen menunjukkan, di Stadt, kota, Gast, ya. Maka yang akan langsung dikenai tindakan menunjukkan itu adalah die Stadt, ya. Die Stadt. Karena du akan menunjukkan kota itu kepada Gastnya, maka akan menjadi du zeigst dem Gast die Stadt, ya. Du zeigst dem Gast die Stadt. Ya, demikianlah contoh-contoh yang kayaknya masih ada contoh lagi. Kita lanjutkan lagi kalau begitu. Geben du eine Zigarette Briefträger. Geben du eine Zigarette Briefträger. Du, kamu, geben adalah actionnya, memberi, memberikan. Zigaretten berarti ini akan menjadi akusatif, sedang Briefträger akan menjadi datif karena dia tidak langsung karena tidak langsung dikenai tindakan, ya. Maka akan menjadi du gibst dem Briefträger eine Zigarette, ya. Kamu memberikan pembawa surat, sang orang pengantar surat itu sebuah rokok, sebatang rokok. Zeigen wir Rechnung Freunde, ya. Kami, ya, zeigen menunjukkan kami, kita, wir, Rechnung, Rechnung itu tagihan, Freunde, teman-teman, ya. Wir zeigen den Freunden die Rechnung. Jadi yang langsung dikenakan action dari zeigen, dari menunjukkan ini adalah Rechnung, ya. Maka ini Rechnung ini akan menjadi akusatif, sedangkan Freunde menjadi datif. Akan menjadi wir zeigen den Freunden die Rechnung. Wir zeigen den Freunden die Rechnung. Kemudian bringen Frau Braun Geld Briefträger. Frau Braun bringen, membawa, Geld, uang, Briefträger, pembawa surat, ya, pengantar surat. Berarti Frau Braun bringen, membawa, yang dibawa oleh Frau Braun adalah Geld, ya. Yang dibawa Frau Braun adalah Geld, ya, yang langsung kena action dari bringen, ya. Sedangkan Briefträger tidak langsung, maka akan menjadi Frau Braun bringt dem Briefträger das Geld, ya. Frau Braun
bringt dem Briefträger das Geld. Ja. Kaufen Sie ein Schwamm Kind. Ya. Mereka kaufen, membeli, Sie, mereka, ein Schwamm, penghapus, kind, anak-anak, yang akan langsung mendapat action dari kaufen, ini adalah Schwamm. Ya. Maka ini akan menjadi akusatif, sedangkan yang tidak langsung adalah Kind. Ya. Karena yang dibeli adalah Schwamm. Dia akan menjadi Sie kaufen dem Kind einen Schwamm. Sie kaufen dem Kind einen Schwamm. Ya, ya seperti itu contoh-contohnya. Saya kira kita sudah sampai di ujung pelajaran bab ini, ya, pelajaran ketiga di Abschnitt 5. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sudah cukup menambah wawasan bagi Anda untuk menambah pengetahuan bagi Anda tentang gramatik bahasa Jerman, bagaimana membuat kalimat, ya, dengan bahasan der Dativ dan der Akkusativ yang muncul secara bersamaan dalam satu kalimat. Ya. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Bitte abonnieren Sie, kommentieren, liken, weiterteilen. Silahkan subscribe, komen, like, dan share. Mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal bagi Anda. Und bis zum nächsten Mal. Sampai kali berikutnya, sampai video berikutnya. Und auf Wiedersehen. Tschüss.